Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Hari ni kita ada lain sikit. Saya rasa setiap minggu saya berlain-lain lah. Uish, sorry. Oh, ya bergegar. Cerita lain terus bergegar. Kita puasa kan? Puasa. Puasa InsyaAllah. So Bukan energy tu luar biasa. Kita puasa tak puasa sama je insyaAllah. Okay, by the way, kepada anda yang tiba-tiba masuk je Fana Evo Podcast, tapi kita nak beritahu dulu dia tak sah kalau Fana Evo Podcast kita tak sebut mantra ni. Welcome to Fana Evo Podcast. Dan hari ni saya nak bertuah. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya host anda Fadil Rasul, ditemani oleh Tuan Amar. Dan saya Tuan Syafiq. tu ada mini love banyak love belakang tu. Okay, by the way, selalunya lah Tuan Amar, selalunya saya ditemani oleh Coach Madiha dan Tuan Fadi. Tapi saya nak beritahu audience dan yang baru je tengok, jangan terkejut, jangan terus swipe ke ataupun terus tak nak tengok ni orang lain tak. Mentang-mentang bukan bunga. Yes. Yang ni kali ni kita buat edisi special di mana kita bersama Tuan Syafiq. Jangan lupa kita adalah kumbang, tapi kumbang pink. Sebab tu macam ni. Terima dia macam ni. Terima dia gini. Tahu lah ni. Ni Tuan Syafiq yang macam ni. Pencinta Sebab dah wanita. tak ada idea dah nak buat apa kan. Macam ni je kan. Itu je lah yang tahu. Okay, by the way, saya rasa Tuan Amar kot better perkenalkan Tuan Syafiq. Siapa Tuan Syafiq ni? Mungkin audience nak. Untuk pengetahuan semua untuk pengetahuan semua yang berada dalam studio dan di rumah juga, Tuan Syafiq merupakan CEO dan founder kepada Agent Pro. Wow, jaya, saya betulkan. Takut sekali lagi ke? Takut dia macam apa, Amalina nyanyi dandut yang terbalik. Okay, founder CEO. CEO dan founder kepada Agent Pro. Okay, Tuan Syafiq, saya direct Apa itu Agent Pro? Agent Pro. Dia bukan iPhone Pro Max ke apa ke? Bukan. Okay. Dah nama pun Agent Pro. Ejen jual sampai jadi pro lah. Ejen jual sampai Agent Pro. Ini membantu ejen-ejen anda untuk jadi pro. Tapi untuk ejen anda jadi pro, anda sebagai HQ dan founder kenalah pro dulu. Okay, terbaik. Dia punya mukadimah tu kan, kalau saya audience, apa ni? Ejen sampai jadi pro. Yes. Ini bagus untuk siapa-siapa yang menonton ni di That's kalangan the founder reason atau why leader. kita namakan dia Agent Pro. Okay, dan audience yang mungkin baru saja dengar kita punya podcast ni di Spotify, boleh follow kita punya Spotify. Dan pada masa yang sama, sekiranya anda tengok di YouTube, YouTube best sikit tu Amar. YouTube sebab ada gambar. Ada video, ada gambar muka, kan. ada muka Okay, saya. ada muka kan. So boleh jangan lupa tekan button subscribe dan lonceng sebab free lagi. YouTube tak charge lagi. Okay. Sekarang buat sekarang. Okay, by the way, dapat pahala puasa. betul. Sebab share ilmu. Betul. Kan. By the way, topik hari ni Tuan Amar, apa dia? Kita nak bincangkan apa dengan Tuan Syafiq ni? Okay, sebab dah cakap Abang Mai sini lah. Saya selalu bila bercakap dengan Tuan Syafiq ni, saya suka bercerita tentang perihal leadership tau. Jadi hari ni kita di Funnel Evo Podcast, kita nak ajukan macam-macam soalan berkenaan bagaimana nak menjadi pemimpin yang baik dalam bisnes. Dan saya nak make sure soalan-soalan kita Tuan Syafiq tak dapat jawabnya. Confirm kita make sure tu lah. Janganlah bagi susah. Kita bagi yang susah ni. Kita bagi susah. Saya selalu tak berani bagi susah. Ini saya ada keberanian. Hari kita all out. Kita all out. Okay. So berkaitan topik kita berkaitan dengan pemimpin Tuan APN. Alright. Okay. So bila kita sebut pasal pemimpin ni, bagaimana ciri untuk jadi pemimpin tu sebenarnya dari sudut Tuan Epik lah? Untuk jadi pemimpin ni kan, kalau topik ni kan cerita, saya nak menjawab dalam takrifan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Jalan. Saya rasa macam dengan S sama side. Tuan Syafiq, selain daripada topik yang kita nak ulas sekejap lagi pasal leadership, Tuan Syafiq memang dikenali sebagai orang yang kaya dengan madah pujangga. Ni kejap lagi kita nak tengok madah pujangga. Tuan Epik nanti belanja sikit. Dia kalau terkeluar lah. Selain tagline dia begini, dengan madah pujangga. Kita nak dengar. Okey, cuma tadi apa soalan dia? tu madah pujangga. Okay, soalannya macam mana nak jadi pemimpin tu? Apa kriteria untuk jadi pemimpin? Kau nak cerita kriteria ni terlalu banyak lah untuk jadi pemimpin kan. Kita dah biasa dengar kan. Rasanya kalau pergi mana-mana kedai buku, banyak lah orang cerita 10 ciri, 8 ciri, 7 ciri, 12 ciri, 21 ciri kan. Tapi bagi saya ciri nombor 1. Dan ciri ni, ciri untuk jadi pemimpin yang baik, mengikut satu kitab perang lama daripada Sun Tzu.
Art of War. Yang mana ini adalah merupakan satu kitab peperangan zaman Cina dahulu kala. Dan mereka menggunakan ilmu peperangan ni ke dalam dunia bisnes. Dan salah satu kriteria dalam buku tersebut yang menakrifkan tentang apakah ciri nombor 1 untuk jadi seorang pemimpin yang bagus, dia mesti ada satu karakter utama, iaitu dia kena ada bijaksana. Make sure bijaksana. Bijak sini tak ya? Yeah. Betul lah, bijaksana. Bijaksana. Ya, betul. Bijaksana. Sebab kalau cerita tentang nak jadi seorang leader ni kan, yelah kat tempat-tempat lain pun banyak je share, kena ada ketegasan lah, kena banyak karisma lah, tu pun penting, tak dinafikan. Tapi kalau kita pun bila team minta bagi apa, what's next direction, kita pun tak boleh nak bagi direction, kita pun tak nampak apa yang ke depan untuk menentukan hala tuju team, macam mana kita nak guide team? Betul. Sebab kita kena faham, kita ni adalah nakhoda kapal. Kita yang akan membawa kapal tu pergi ke mana. Itulah seorang pemimpin. Dalam nak ulas key dia apa? Bijaksana. Dia kena ada bijaksana. Tapi kita dapat sesuatu Dapat sesuatu. So okay, yang menariknya Funny Evo Podcast ni kan, tak kisahlah siapa speaker ni ke siapa, anda dapat ilmu ni secara percuma tu Epic. So kalau dah percuma dapat, why not belanjalah share sikit ke apa kan. Sebar-sebar kan. Yes. Dapat pahala kan. Loceng. Kita sebarkan manfaat, kita support manfaat kan. Dapat pahala lah. Betul. Yalah senang. Tak pastilah ada ke orang tengah tengok sekarang ni? Ada. Ada. Ada yang tengok, ada yang dengar. Dan dengar. Tuan Syafiq depan ni jangan terkejut. Kalau ada student yang tengok Funny Evo Podcast ni, dia saya sebelum tidur saya dengar. Dia bawa tidur. Lepas tu bangun dia sambung balik. Tu untuk healing lah mungkin ada terapi healing. Sebab tu madam pujangka tu penting tu. Betul. Betul. Okey, soalan seterusnya. Saya rasa Tuan Ahmad ada soalan tu. Saya ada soalan kan. Cerita perihal leadership ni sebenarnya besar tau. Saya berani mengaku kan. Nak mengaku ada orang takut, tapi saya berani mengaku Tuan Syafiq yang saya peminat Manchester United. Walaupun telah digoreng. Digoreng sekali. Sekali. Okey. Banyak kali dia goreng orang. Tapi cerita dia, Manchester United ni kalau kita tengok kebelakangan ni kan, dia ketandusan piala satu. Lepas tu ialah musim dia drop tu terlampau lama, bersilih ganti dia punya coach. Sampailah sekarang ni arena coach bernama Ten Hag. Tapi ada banyak benda tau kita boleh belajar daripada Manchester United ni kan. Tapi apa yang saya tertarik adalah macam mana perubahan Manchester United sekarang. Dia jadi satu pasukan yang gah lah. Boleh kata gah lah kan. Betul. Sekarang dah mula nak naik. Dia mesti ada sesuatu yang coach dia pitching sampai dia boleh jadi pasukan yang sekarang ni kembali digeruni. So soalan dia, bagaimana nak ada pasukan yang betul? Kalau Tuan Syafiq berada dalam sebuah pasukan, macam mana nak ada pasukan yang betul? Dia kan, sebab awal soalan dia dah cerita Manchester United. Kan? Saya bendera apa, saya tidak ada bendera apa-apa lah. Saya memang tak minat bola. Dia itu cerita je Tuan Syafiq. Sebenarnya soalan tu tak ada kena dengan MU pun. Saya kena relate juga. Macam mana nak ada pasukan yang betul? Kita support dia kan. Macam mana ada pasukan betul? Tapi saya tahulah cerita sedikit tentang Ten Hag ni kan. Sebab walaupun saya tak berapa nak tahu bola, dan walaupun saya dikelilingi oleh adik-beradik yang semuanya kaki bola kecuali saya rasa macam salah bancuh. Tuan, sebelum Tuan menjawab soalan yang Tuan Ahmad bagi tahu, boleh tak kongsi yang kita macam mana boleh yang lain gila bola ni, dan adik-beradik Tuan je yang tak gila bola? Apa sebabnya? Terlampau. Dia ada dua sebab. Sama ada saya short ataupun dia orang short. Betul. Okay, seterusnya Tuan, menjawab soalan tadi. Tak adalah kan. Okay, soalan dia berbalik pada tadi. Kalau Tuan Syafiq, tapi saya sukalah juga ambil pasal cerita Ten Hag ni, sebab saya tak tahu banyak pasal Manchester United, tapi saya ingat ada dua je coach yang saya pernah dengar, Sir Alex Ferguson. Betul dengan Ten Hag. Itu dua-dua MU Tuan Syafiq. Dua-dua MU welcome lah. Welcome to Manchester United fan. Yelah, sebab saya punya adik-beradik pun semua MU kan? Jabi angkat tangan belakang tu. Jadi pendekkan cerita, bila cerita pasal Ten Hag ni, pada yang tak tahulah yang tak minat bola pun tak apa, dengar je. Saya tak minat bola pun saya ambil tahu juga. Ya, betul. Sir Alex Ferguson ni dah jadi sejarah lah kan. Tapi
Manchester United ni dia tak perform untuk beberapa game tau sebenarnya. Until bila mana Ten Hag ni mula mengambil alih kursi sebagai coach. Pun peringkat awalnya tidaklah begitu perform. Betul. Tapi apa yang dia buat lah, dia berjaya merevolusikan Manchester United naik kembali walaupun kadang ada kalah juga. Okey. Dan apa yang dia buat adalah Ten Hag ni dia seorang pemimpin ataupun leader ataupun coach yang sangat tegas. Dia memang tak peduli awak ni pemain star ke, awak pemain bangku ke, kalau awak ada bakat, tak ada sikap, there you out from my team. Senang. Memang dia sangat-sangat tegas. Jadi berbalik-balik pada soalan tadi yang menyatakan tentang pemilihan pasukan yang betul. Jawapannya bermula daripada kita sendiri kena set expectation apa yang kita nak tim kita tu jadi. Sebab bila mana kita membawa perwatakan yang tegas, maka itulah tim kita yang jadi. Dan benda ni saya suka nak tambah lagi sebab dalam dunia leadership ni selalu ada perbincangan antara dua benda. Adakah bila kita jadi leader ni kena jadi lembut? Betul. Ada orang kata jadi leader ni kena jadi tegas. Bagi saya tak ada leadership yang salah, tapi kita kena terimalah kesan dan musabab dia daripada tindakan dan perwatakan kita. Kerana tindakan dan perwatakan kita akan menarik orang-orang tertentu yang akan datang pada kita. Jadi mungkin kita boleh jadi seorang leader yang jenis mesra rakyat, nak treat like family, nak buat semua orang suka. Tapi janganlah kita komplain kalau setiap masalah semua benda nak cerita sampai kita jadi biro aduan kebajikan. Time tu dia dah tak ready. Janganlah kita komplain sebab kita yang buat macam tu. Itu yang menyebabkan tim kita jadi macam tu. Set the culture lah sebenarnya. Dan kadang-kadang ada orang komen, oh dia ni pemimpin yang diktator, Firaun. Janganlah kita nak cemburu pula kalau dia ada tim yang boleh independen sebab dia sendiri yang memang dah ajar dan dah biasakan tim dia tak manja dengan dia. Jadi kunci dia adalah sebagai coach ataupun pemimpin kena firm. Kena firm dan kita yang set expectation kita nak tim kita jadi macam mana bergantung kepada perwatakan kita. Jadi saya ambil jujur lah, saya punya cerita sendiri lah kan. Okay. Saya kalau dalam leadership, saya bukanlah seorang pemimpin yang baik pun. Saya memang agak ganas lah kan. Saya tak betul, saya sound tepet je kan. Pada orang yang saya rasa saya nak sound, saya sound je. Tapi pada pengalaman saya lah sepanjang saya handle, sebab saya pernah berada dalam dua keadaan. Pertama, saya pergi dalam keadaan yang lembut, try to accommodate people, like try to make people like suka kat kita. Tapi in the end of the day, team tak perform sama je. Badan saya tak cakap leadership tu salah. Ada je orang yang memang lembut kan, dia dapat membangunkan tim dia kan. Sebab dulu mentor saya dia mempunyai, dia panggil karakter yang begitu. Tapi saya juga pernah berada dalam satu karakter yang memang garang, tegas, tapi saya nampak tim saya dia lain pula. Jadi ini dia tak salah mana-mana pun. Cuma saya rasa that's best and that works for me lah. Itu je. Okay. Ya, macam nak cakap something Tuan Amar. Sebab saya berada dalam dalam pasukan tu. Dalam pasukan tersebut. So tiba-tiba throwback tu. Kalau tak saya tak jadi siapa saya sekarang. Sebab bawah tapak kepimpinan Tuan Syafiq lah, saya tahu macam mana dia orang kata apa jadi nakhoda kapal tersebut. Full lama Captain Hook. Saya pun ikut ayat pujangga Tuan Syafiq. Alamak. Nakhoda tu uniknya. Bila kita sebut berkaitan dengan ayat pujangga, dekat tangan saya ni ada ini dia. Kitab tim Agent, tim perang agent. Buku terbaru daripada Tuan Happy Yes. Okay, kita nak bicara lebih lanjut berkenaan buku ni. Tapi saya nak semua audience kat rumah yang tengok YouTube ataupun dengar di Spotify, stay tune. Kita bongkarkan selepas commercial break ni. Stay tune guys di Funivo Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, selamat datang ke Funnel Evo Plus. InsyaAllah di sini anda akan belajar banyak perkara, terutama untuk mendigitalkan bisnes anda. Saya amat yakin dan percaya di kalangan anda adalah orang-orang yang bertanggungjawab untuk membangunkan bisnes. Justru dalam FE Plus, anda akan belajar banyak perkara. Anda boleh belajar tentang Facebook marketing, TikTok marketing, Shopee, nak mulakan bisnes dekat Shopee. Dan di dalam FE Plus juga, anda berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat CJ melalui program pensijilan di Fani Evo dengan kerjasama dengan universiti tempatan. Dan tuan dan puan, berita baiknya, saya nak bagi tahu kepada anda flow cara pembelajaran. Macam mana anda nak belajar. So first thing first adalah anda lihat terlebih dahulu
kesesuaian platform digital mana yang anda nak pasarkan bisnes anda. Contohnya, anda rasa your product or your service patut orang-orang di Facebook nampak. Jadi, klik untuk belajar di Facebook marketing. Kalau anda rasa Instagram, maka anda ambil Instagram marketing. Kalau anda rasa TikTok itu penting untuk pelanggan-pelanggan anda kenal anda, ataupun anda dapat tahu yang bisnes anda ni ramai pelanggan di TikTok, maka ambil kos TikTok marketing. The key adalah bergantung kepada strategi anda untuk memasarkan bisnes, produk dan servis anda. This is very crucial untuk anda tentukan peringkat awal. Sebab dalam FE Plus ada banyak courses-courses, jadi bermula di tempat yang betul dan tepat. Bergantung kepada pelanggan anda. Alright? Jadi tuan dan puan, hopefully anda akan belajar banyak di FE Plus, Funnel Evo Plus. Saya doakan kejayaan anda. InsyaAllah saya tak sabar nak lihat bisnes anda meletup dan memberi manfaat kepada ramai orang. InsyaAllah. Sekali lagi selamat datang ke Funnel Evo Plus. Selamat belajar. Assalamualaikum. Pagi. Okay, welcome back di Funnel Evo Podcast. Dan sebentar dia tersasul kan puasa. Ingat minum tadi. Tak. Okay, sebentar tadi sebelum kita commercial break, kita mungkin yang baru join lah. Okay, yang baru join tengok, kita ada bicara berkenaan ni dia. Kitab Tim Perang Ejen. Okay, tapi sebelum kita nak kita nak ulas lebih lanjut berkenaan ni, tapi saya nak bagi laluan dulu dekat Tuan Amar punya soalan. Sebab tadi waktu commercial break kita ada bincang-bincang soalan tu. Soalan yang best. Komunikasi. Sebab bila cerita pasal leadership kan, dia ada banyak isu tau boleh kupas. Apa dia? Tadi sebab awal-awal tadi mukadimah apa itu leadership semua. Ya, kan? betul. Bila dah masuk pula dalam pasukan, dia mesti ada isu. Betul. Isu-isu ni kita nak kupaskan macam nak kendalikan tau. So, soalan dia Tuan Syafiq, bila pasukan kita makin besar kan, dia mesti akan ada masalah komunikasi. Betul tak? Bagaimana komunikasi sesuatu pasukan ni boleh diperbaiki? Sebab banyak sangat salah faham. Sebenarnya dia menjawab pada persoalan miscommunication ni lah. Mic tuan, rasa macam jauh tu. Menjawab pada isu miscommunication ni lah kan. Selepas saya dah buat beberapa kali kajian dan pengalaman secara diri sendiri lah kan, dan juga pada tim dan juga orang lain lah kan, saya mendapati kadang-kadang masalah komunikasi ni sebab kita tidak faham dipanggil learning queue setiap orang. Learning queue Ni benda yang agak nampak bombastik lah, tapi dia very simple je sebenarnya. Kan? Dia learning queue ni maksudnya kita kena faham setiap orang belajar dan menerima maklumat ni dia berbeza-beza. Sebab secara amnya lah, walaupun benda ni ada orang yang dah pernah dengar, namanya dipanggil VAK. Okay, visual. Ada orang yang dipanggil visual, ada orang di jenis auditory, ada orang di jenis kinestetik. Walaupun nampak benda ni very simple dan dah banyak kali dengar, dah banyak kali orang cakap, tapi bagi saya ilmu ni sangat powerful kalau kita apply. Dan kita kena fahami yang bahawasanya tak semua orang ada dipanggil sifat yang sama. Jadi kadang-kadang kebanyakan kes yang saya dapati dalam tim ataupun tim luar dan sebagainya, kadang-kadang miscommunication tu berlaku kerana mereka tak faham VAK orang tu. Contohnya kadang-kadang bila nak memberi arahan, kita pergi bagi pakai Telegram je. Lepas tu pergi letak tanda seru pula 5 kali. Alamak. Dah lah nampak marah lah pula. Betul. Jadi orang yang mendengar ni dia rasa macam marah. Tapi yang tengah bercakap ni dia bagi tahu tu nasihat. Kan? Jadi itulah miscommunication yang berlaku sebab kita tak faham. Oleh kerana kita ni pemalas nak pergi menulis. Contohnya lah kan, kadang-kadang ada benda saya faham kita lebih mudah bercakap kan? Daripada kita nak menulis, nak suruh orang buat demo dan sebagainya. Tapi itulah realiti dia, tak semua orang sama. Ada orang dia memang hanya boleh faham kalau kita bercakap. Orang tu dipanggil auditory, dia punya kekuatan mendengar. Ada orang dia mudah faham bila kita bukan bercakap je, kita kena tulis, dia nampak gambar baru dia boleh faham. Ada orang tak cukup dengan tu, kita kena cakap dengan dia, suruh dia ulang balik apa yang kita cakap, suruh dia tulis balik, baru dia faham. Orang macam ni namanya kinestetik. Dia tak boleh kita je bagi input macam mana orang visual dengan audio. Orang kinestetik dia kena produce juga output apa yang kita terangkan pada dia. Itu je. Okay. Tuan Fadil rasa Tuan Fadil apa? VAK. Saya A.
Audio. Auditory. Auditory. Saya memang mendengar dulu. Saya visual. Sebab tu kalau dengan Tuan Fadil, kalau saya komunikasi dengan dia, pakai phone pun settle. Dah boleh faham. Kan? Saya kena datang. Ada orang kena datang jumpa kan. Betul. Saya lah orang tu. Tuan Fadil kan. Betul. Saya willing jauh-jauh datang tau. Dari Banting jauh tau. Dari Banting ke Kota Masalah. By the way, apa yang Tuan Syafiq cakap tadi tu sangat boleh kita relate tau. Macam contoh berkenaan dengan yalah panggil datang jumpa bercakap dan juga kita teks ataupun WhatsApp tu perkara yang beza. Contoh saya bagi, mungkin audience ada yang boleh relate, ada tak relate yang tadi tu. Kalau kita nak bagi general lah. Contoh kalau dia teks I love you tanda seru. Orang yang terima tu dia ni marah aku ke? Padahal I love you kan. Tapi kalau kita ungkapkan dalam perbuatan, yes, I love you. Macam tu. Jadi betul lah apa Tuan Syafiq cakap. VAK tu sangat penting. Ini marah aku ke apa ni kan? Yes. Tanda seru kan? Betul. Dan anda jikanya founder dan juga leader ke kan, ni ilmu yang super powerful lah Tuan Amar. Yes. Okay. Banyak hari ni. Tapi kan, bila cerita tentang komunikasi ni kan, kalau kita berjaya kuasai komunikasi tu dengan baik, kenal pasti VAK, kita punya pasukan kan, InsyaAllah kita kendalikan dengan baik. Tapi pada orang yang dia dah keterlanjuran, terlanjur ambil kau kan? Bahaya belum puasa. Takut Jaiz sampai. Dia dah terlanjur, mungkin tim dia yalah luar bidang kuasa kita kadang-kadang. Macam mana nak jaga keharmonian tim? Okey, maksudnya kalau kita ni dah terlajak kata ke apa. Yes. Betul. Okey. Alah, senang je. Tapi saya takut dia nak jawab soalan tu. Tapi Tuan Syafiq, alah senang je. Geram begitu. Orang yang ayat dia pujangga, kita kena saya cuba pujangga kan. Okey, apa senangnya tu Epic? Saya rasa tu habis susah dah tu. Jawapan untuk kita membaikkan kebalik keadaan yang dah keruh hasil daripada miscommunication, salah faham di kalangan kita punya staff, tim kita dan sebagainya. Jawapannya adalah semuanya salah saya. Full stop. Ayat tu dia satu frasa yang dia harmonikan dunia. Yes. Betul. There's no point dalam kita berkomunikasi ataupun bermasyarakat ni kan untuk menyatakan siapa betul siapa salah. Dia adalah tentang bukan siapa betul siapa salah. Kalau kita carilah 1001 salah orang, pun tak boleh nak ubah orang. Betul. Baiklah kita salahkan diri kita dan kita improve diri kita. How can I do better? Jadi kita akan jadi manusia yang hari ni lebih baik daripada semalam. Bukannya jadi orang yang celaka. Hari ni dengan semalam lagi teruk hari ni daripada semalam kan. Itu bukan saya cakap kan. Betul. Orang bijak pandai yang bercakap. Bila Tuan Syafiq cakap tadi tu, saya teringat pepatah Jawa mengatakan. Jawa mengatakan. Tuan Syafiq orang Jawa. Takut dia. Okay. For things change, I must change first. Jauh betul kan? Jauh belah mana? Tapi betul lah kan? Kalau kita nak berubah satu, kita kena ubah dulu. Betul. Yes. Okay. Bicara. Tadi kan Tuan Syafiq cakap ini semua salah saya. Saya faham. Frasa tu dia memang boleh mengubah dunia, boleh harmonikan satu community. Tapi kan Tuan Syafiq, saya nak tanya, adakah seorang pemimpin tu dia nampak lemah bila dia cakap perkataan tu? Dia sebenarnya bila bercerita tentang perkataan ini semua salah saya, dia tidaklah lemah. Sebab kita sebenarnya akan dapat lebih banyak penghormatan daripada tim kita. Sebab pepatah dahulu kala pernah berkata, ni pepatah betul. Yang tadi tak betul. Ular menyusuk akar takkan pernah hilang bisa. Jadi kenapa kita nak takut? Kan pepatah dulu-dulu dah kata, jadilah ibarat resbi padi, makin tunduk makin berisi. Jadi kenapa kita nak takut? Tak ada masalah pun. Orang nak buat apa-apa judgement pada kita, tak kisah. Sebab kita kena faham, apa juga tindakan yang kita buat, kita sedang membina modal sosial di mata orang lain. Dan sebenarnya kita sedang menjadikan tauladan untuk pada orang lain. Sebab dia a good leader produce another leader, not follower. Itulah apa yang kita nak buat. Saya ibarat kita ni tengah bercakap dengan orang kamus Dewan Bahasa dah. Saya dah cakap tadi. Saya akan rasa macam hari ni mesti akan banyak madah pujangga, ayat-ayat, quotes-quotes kan. Okay, bila bicara berkenaan dengan madah pujangga, okay, dekat tangan saya ni ada buku ditulis oleh Tuan Syafiq sendirilah. Okay. So adakah dalam buku-buku ni
banyak dengan madah pujangga ke? Kita tanya juga. penulis. Tapi kalau nak cerita banyak lah dalam buku ni kan, madah pujangga dia. Tetapi saya nak share idea di sebalik buku ni dengan madah pujangga. Dengan sebalik madah pujangga. dia. Bukan daripada buku ni, banyak lah. Dalam ni pun ada juga sebenarnya. Sebab kalau tengok buku ni actually saya karang memang daripada pengalaman saya sendiri. Bagaimana nak bina tim perang ejen. So buku ni saya boleh bagi tahu pada anda, garantinya dia bukan motivasi semata-mata. Kalau tengok dekat dalam buku ni, dia punya isi kandungan dia penuh dengan gambar rajah lah. Pengiraan, matematik, apa tu, teorem Pythagoras, semua ada kat dalam ni lah. Ada insyaAllah lah kan. Okay. Tapi poin saya nak sampaikan adalah buku ni datang daripada keringat dan air mata. Saya karang buku ni. Dan idea buku ni kenapa? Sebab saya percaya buku ni adalah untuk orang yang suka untuk berjaya, dengan dia kena jayakan orang lain, dan dia kena guide, coach dan train orang lain. Dan seiring dengan perjuangan dalam buku ni, kita selalu faham dan dibiasakan dengan perkataan kalau kita jadi cikgu kan, yang mana janganlah jadi contohnya kita ibarat membakar diri menerangi orang lain kan. Tapi bila kita jadi leader dalam ejen ni, kita mendidik orang. Tapi kita taklah jadi macam lilin, macam cikgu. Kita jadi spotlight. Spotlight. Membakar diri tanpa menerangi orang lain, tanpa perlu membakar diri. Ambil spotlight betul lah. Itulah intipati sebenar buku. Alamak. Okey. Itu apa tu orang kata perumpamaan baru. Baru kan. By the way, Tuan Syafiq, berapa lama menulis buku ni? Okey, buku ni lah kan, sebenarnya saya beritahu lah, dia banyak sejarah lah. Kalau saya boleh bagi tahu lah, buku ni secara jujurnya saya kena bagi kredit lah. Saya ada tim seorang yang memang bekerja keras buat buku ni. Saya tahu dia tak tidur pagi, petang, siang, malam untuk buat buku ni. Namanya Daniel Rus. Semoga dia menonton lah. Mungkin boleh edit letak mana satu Daniel Rus punya muka. Saya kena kredit lah kan. Dia banyak buat buku ni. Saya kena kredit dekat dia. Buku ni bukan saya punya effort seorang. Tapi saya ada bagi tahulah dengan Daniel masa kita buat buku ni, untuk pengetahuan semua. Buku ni sebenarnya peringkat awalnya dah dikarang pada edition yang pertama. Tetapi bila edition yang pertama tu keluar, saya rasa message tu saya takut dia tidak sampai. Yang kelakarnya ceritanya, saya boleh katakan 90% tu saya scrap, saya buat balik baru. Dan saya tulis word by word yang ada ni. Sebenarnya kalau ikutkan sebelum ni, buku ni kita ambil daripada satu rakaman, kita translate je. Tapi saya rasa message tu tak sampai, saya scrap, saya tulis by heart benda ni, one by one. Jadi maknanya buku ni anda bukan dapat just another branding buku yang hanya menceritakan biografi sampai ke sudah. Anda termotivasi tapi tak tahu nak buat apa. Betul? Tapi betul lah, ada formula ni, COGS macam nak kira formula 4X lah, HQ, lain macam tu Amar. Betul lah. Saya kalau ikut pengalaman saya tak sangka kan, bila cerita topik leadership, bila cerita pasal agent, rupanya dalam macam tu, rupanya ilmu dia kan. Kita tahu surface je. Kan? Okey, daripada orang awam nak mendapatkan buku ni macam mana Tuan Syafiq? Okey, kalau ada yang nak mendapatkan, insya-Allah boleh pergi ke TikTok Syafiq Sepenah. Kita klik back kuning. Okey, pastikan kalau anda nak dapatkan buku ni, saya rasa super duper limited. Tuan Syafiq pun tak nak buat banyak kan, pat siku lipat, siapa cepat dia dapat. Sila ke TikTok Tuan Syafiq Sepenah, seperti di bawah kalau tak erti je tu, dan tekan je back kuning insyaAllah. Okay. Kita tak ada soalan-soalan audience Ada. Oh, tengok dah tak sabar dah. Saya tak tahulah, takut kita cakap-cakap je tak ada orang kan. Ada akan ada. Saya pun mencari kat mana soalan audience ni. Oh tak, soalan audience dekat YouTube ni tak ada. Ada audience dekat YouTube. Kita Okay, so seterusnya, kalau tadi kita bicara berkenaan dengan komunikasi dan juga macam yalah keharmonian. Okay, so kalau kita tengok tadi Tuan Syafiq menjawab dengan satu frasa yang sangat mudah sebenarnya. Padahal kita dah deal macam mana nak bagi dia tak dijawab. Ya, dan kita dah deal, tapi sebenarnya jawapan tu betul tepat tau. Di mana di mana kita perasan soalan Tuan Syafiq tadi dengan meminta maaf semua selesai. Tapi betul, benda tu realistik yang ada. Cuma soalan seterusnya, saya rasa soalan ni kita dah habis 3 hari 2 malam saya berfikir dengan Tuan Amar. Tanya ni confirm tak apa jawab. Okay.
leader ni dia bukan berdasarkan umur. Betul tak? Sebab tu Perdana Menteri kita umur sekian tapi ada lagi berusia daripada dia. Jadi soalan yang common orang selalu tanya, saya pun takut nak tanya ni. Bagaimana seseorang leader tu dia jadi leader pada usia yang awal? Muda lah. Muda lah. Dan pada masa sama dalam tim ataupun pasukan dia ada yang lebih berusia dia. Macam mana nak handle tu? Oh lah, senang je. Aduh, senang pula. Okay, kalau cerita tentang ilmu nak memimpin tim ni dan ataupun nak mempengaruhi tim ni banyak. Tapi untuk menjawab spesifik soalannya bila handle orang-orang yang lebih berusia, cara bagaimana nak handle orang yang lebih tua daripada kita. Dengar kata-kata ni. Yang tua dihormati, yang muda disayangi. So orang tua ni dia suka kita hormat pada dia. Tapi cakap tu macam ada dekat dinding sekolah saya dulu. Sekolah saya pun ada kan. Walaupun nampak pepatah tu banyak kali disebut dekat dinding-dinding sekolah sebab kata dua orang moderator ni kan. Tapi sebenarnya benda tu betul. Bila orang-orang dah berusia ni, dia tahu dia dah lebih berusia daripada kita. Kita tak perlu pun nak menunjukkan yang kita singa. Dia dah tahu kita ni leader. Apa yang kita perlu tahu, apa yang perlu kita buat, kita hormat saja pada mereka dan automatically mereka akan hormat pada kita. Tapi kalau ada yang jenis kita hormat pada dia, dia pula tak pandai nak hormat kita, benda tu dia bukan berlaku pada orang tua, orang muda pun berlaku je. Memang akan ada jenis orang ni yang memang dia ni kena diberi dulu buat, dia dah tercedok, barulah dia cari kita, barulah respect tu akan berlaku pada kita balik. Itulah menjawabnya. Jawab lah. Fikir jawapan dia tu Tapi betul lah kan? Saya rasa tepat betul tu. Tepat dulu jawapan tu. Okey, soalan seterusnya yang kita bincang tu. Okey. Yang ni. Yang kita bincang tu. Ni memang tak boleh jawab ni. Okey. Saya pun rasa Tuan Syafiq tak pernah jawab ni. Okey, bagaimana Tuan Syafiq uruskan jika apa yang tim buat dia kurang tepat? Bagaimana menguruskan orang yang buat tindakan yang tak tepat? Okey, kalau orang tu dia buat tindakan yang tak tepat mengikut apa yang kita dah plan nak buat, dan kita tanya balik. First kali kena check, adakah sebab dia tak faham. Kadang-kadang kita tak boleh nak salahkan orang tak buat apa yang kita nak oleh kerana dia sengaja buat. Sebab kita kena faham IQ semua orang tak sama. Betul. Kadang-kadang kita rasa benda ni senang faham orang lain, dia tak faham macam tu, dia faham dia lain. Betul, macam semalam saya meeting dengan Tuan Syafiq yang berkenaan otak udang. Okay. Otak hijau, otak udang kan. Otak udang berdekah tu Epic. Saya keluar bilik pun dengar tu Epic kelak. Sebenarnya saya tak tahu ni mana boleh. Adalah yang tu nanti episod seterusnya. Okey. Episod seterusnya itu. Episod seterusnya itu. Okey. So soalan seterusnya. Tadi tu pun mudah juga kan pada Tuan Syafiq. Betul. Dia trigger balik, saya tak tergelak. Soalan seterusnya Tuan Epic. Kita bila dalam pasukan kita makin besar lah, khususnya pada founder yang ada ramai ejen, ribu-ribuan punya ejen kan. So bila ramai ejen, ramai leader. Bila ramai leader, makin banyak idea-idea yang dikeluarkan. Jadi kita sebagai kepalanya, kalau dalam high council dia kata kapla. Kan? Kita sebagai kapla ni, idea banyak. Mana satu yang kita kena pilih? Kan tak pilih yang A, yang B terasa, yang C pula macam mana? Macam tu yang tu. Okey. Pertama sekali sebagai seorang leader lah kan, adalah satu kewajipan untuk kita meraihkan idea semua orang. Itulah. Dan bila mana kita dapat tim yang memberi idea, itu adalah satu nikmat. Maknanya tim kita ni adalah orang yang responsif. Tidaklah hanya pasif menerima arahan saja. Dan itu satu benda yang bagus sebenarnya. Cuma bila mana kita dapat banyak idea, macam mana kita nak handle, of course daripada banyak idea tu kita akan dapat penilaian dan kita akan dapat pendapat setiap orang. Tapi hujungnya kita sebagai amir yang akan membuat keputusan mana yang terbaik. Jadi bila kita dah mengumumkan salah satu yang terbaik dan kita nak memberitahu pada semua rakyat jelata yang mereka pun dah bagi idea juga, kita kena bagi justifikasi lah kenapa idea tu idea yang kita pilih buat setakat ni. Namun kita kena ingat, apa juga cara yang kita buat, kita takkan dapat puaskan hati semua orang. Sebab tu bila kita jadi leader, saya faham dalam dunia leadership ni ada orang dia
terbeli dengan idea nak jadi leader ni, kita nak orang semua suka kita kan. Tapi kita kena faham satu benda, leader yang disukai belum tentu dituruti. Dia suka je tapi dia tak turut. Kalau kita nak buat semua orang suka, dan jangan jadi leader, jual aiskrim. Ada je Tuan Syafiq kan? Bila berpuasa ni sebut aiskrim. Tadi Tuan Syafiq sebut Amir. Kenal tak Amir? Amir tu yang kawan saya. Itulah. Amir tu ketua lah kan? Amir ketua. Amir. Bukan Amir bin Yaakob. Okay, so seterusnya Tuan Epik, kita ada soalan. Kita soalan, bukan soalan lah, more kepada nasihat lah. Sebab Tuan Epik pun dah train ramai leader, founder-founder yang hebat lah dekat Malaysia ni. So kita perlukan satu nasihat yang super duper hebat untuk majikan ataupun founder di luar sana. Tapi sebelum kita nak dengar nasihat Tuan Syafiq Supernah, anda semua kena stay tune. Jumpa anda sebentar lagi di Funnel Evo Podcast. Ramai yang saya jumpa, mereka ni dah buat bisnes dah boleh dah. Nak jadi 10,000, 20,000, 50,000, 100,000, 200,000. Kita nak set the direction betul sekarang ni, supaya kita tak salah langkah. Apa sahaja yang anda nak belajar ini adalah untuk pembangunan bisnes anda. CEO ni, dia kena buat keputusan yang tak semua orang suka. CEO ni kena letakkan direction yang mungkin tak semua orang faham. So that's why CEO dia kena buat. Antara salah satu ciri-ciri amazing CEO yang buat, CEO yang hebat, dia ada keberanian. Okey, kita kembali ke Funnel Evo Podcast. Tidak. Padu. Rasa macam bila kembali ke bau kari. Tadi puasa ke tak ni? Allah Akbar. Takut terlupa. Sahur punya. Sahur punya. Tapi saya sahur tak makan kari. Okay, misteri. Okay, berbalik kepada yang kita cakap sebentar tadi. So kita perlukan nasihat lah. Nasihat daripada Tuan Syafiq Supernah, iaitu kepada majikan, khususnya kepada founder lah sebenarnya. Bagaimana nak bina pasukan yang hebat. Itu yang diidam-idamkan semua pasukan, semua founder lah yang ada dekat dalam dunia. Dia nak ada great teams, tapi mesti ada tips lah. So apa tip ni? Weish, berat soalan ni. Finally dapat. Ending. Okey, bagaimana nak membina pasukan yang hebat? Okey, benda ni selalu diperdebatkan lah. Okay, kalau kita baca buku sarjana barat kan, akan ada yang kata, nak ada pasukan yang hebat, you need to recruit a great talent. Okey, nak jadi ada pasukan yang hebat, kena pandai urus orang kan. Tapi saya percaya pada satu benda lah. Untuk kita ada pasukan yang hebat, dia mesti bermula dengan kita sendiri kena jelas ke mana kita nak bawa tim kita. Why kita. Dan why kita, terutamanya pada anda yang beragama Islam, dia tidak lari, tidak bukan apa juga why kita, dia mesti bawa kepada mati, membawa kepada ilahi. Sebab bila kita bawa kepada yang satu, barulah kita boleh menyatukan hati-hati yang ada menjadi satu. Itu je. Okay. Jadi that's why dalam apa juga perbicaraan kita, bila kita membina tim ni, of course kita akan bercakap dan sebagainya. Tetapi kita kena keep on bagi tahu dekat tim kita, in the end of the day, apa makna yang kita buat semua ni. Makna. Sebab kita kena faham, dalam sesebuah organisasi, nak memulakan tu mudah, nak mengekalkan tu yang susah. Sebab nak bermula, kita hanya perlu ada sebab. Tetapi untuk kita bertahan, kita kena ada makna. Sebab dan makna tu berbeza sebenarnya. Ya, betul. Sebab tu kita kena ada meaning. Kenapa kita buat apa yang kita buat? Dia kena bermula dengan kita. Kalau kita sendiri pun lost, tak tahu ke mana hala tuju kita nak bawa tim kita, macam mana kita nak bawa tim kita? Betul? Tak jadi hebat lah tim tu. Yes, tak jadi hebat lah. Sebab dia pun tak tahu ke mana arah yang satu dia nak pergi. Bukan apa. Dia bukan sekadar job scope
Kan? Yes, bukan. Dia bukan sekadar joke score ataupun bukan sekadar task. Betul. Dia kena bagi makna baru orang tu buat dengan spirit. Betul. Betul, sebab motivasi manusia ni ada 3. Okay. Yang pertama adalah physical motivation. Physical, okay. Yang kedua emotional motivation. Emosi. Dan last sekali adalah spiritual motivation. Iaitu yang paling tinggi. Yang mana dia buat tu bukan kerana gaji, bukan kerana reward, bukan kerana commission, bukan kerana pengiktirafan dan sanjungan manusia, tetapi kerana dia buat tu untuk buat Allah suka. Nak dapat martabat tu lah. Nak dapat martabat. je. Okey, Mula dengan kita lah. Okey, sekiranya anda yang macam Tuan Syafiq cakap kan, dia ke arah yang tak kisahlah, dia suka dia buat yang apa yang dia enjoy. Kadang-kadang dia tak, mungkin lah satu syarikat kan, as a founder dia nampak je ada ejen-ejen dia yang sendu je. Tapi bila ajak meeting, dia orang pertama datang. Kan? Dia orang pertama datang, dia orang paling semangat. Founder tu. Ejen-ejen dia. Okay. Akan ada ejen dia yang kita tengok result dia, sale dia sendu je. Tapi bila ajak meeting buat aktiviti, dia lah orang pertama. Ya, so, maksudnya ada benda yang lain yang drive bukan sekadar betul. gaji, betul tak? Bukan sekadar commission tu. Benda tu lah maksud Tuan Syafiq. Betul. Okey, faham. Faham. Okey, saya rasa ada soalan daripada TikTok tu Amar. Betul. Ada daripada TikTok. Okey, sebelum kita cerita pasal TikTok ni, Tapi saya nak tambah sikit boleh tak? Boleh. Sebab TikTok Boleh. Kan? Saya banyak belajar benda ni pun sebenarnya saya belajar daripada alam. Maksudnya daripada orang lain, kehidupan kan. Tuan Syafiq ni betapa ke kita tak tahu kan. Alam sebalik mata. Tapi betul ni saya true story. Saya belajar daripada satu kali lah saya mendengar kata-kata dan ucapan daripada pengurusi ataupun CEO yang saya percaya. Beliau ni adalah merupakan CEO kepada GISB. Okey. Yang mana Global Ikhwan Sdn Bhd lah. Yang mana pernah di sekali tu ditanyakan tentang apakah resepi kejayaan beliau lah sehingga dapat membina GISB yang boleh dikatakan organisasi yang kedai makannya ada di seluruh dunia. Banyak tempat kan. Dekat Malaysia tu? Dekat Malaysia tapi ada di seluruh dunia. Dekat US, banyak tempat lah, terlalu banyak. Saya pergi ke Turki kemarin pun ada juga GISB kan. Jadi bila ditanya apakah resepi kejayaan dia, dan dia cakap satu ayat yang very simple, dia ada kaitan dengan tadi. Dia kata satu benda je. Niat yang baik, buat benda yang baik, insya-Allah Allah hadirkan orang yang baik-baik dan hasilnya akan jadi baik-baik. Itu je jawapan dia. Jadi dia berbalik-balik why? Niat tu lah. Niat why? Niat yang baik. Apa dia tadi? Buat benda yang baik. Buat benda yang baik. Insya-Allah Allah hadirkan orang yang baik dan hasilnya akan jadi baik-baik. Alamak. Konsep berapa baik tu? 4 baik. 4 baik. Baik. 4, 5. Terbaik. Okey, sebelum kita terlupa soalan TikTok tu. Okey. Kita start dengan ni. Ada satu soalan daripada Instagram dulu Instagram dulu. Okey. Instagram. Okey, kalau yang baru mendengar ataupun baru tengok Funny Evo Podcast tapi Tuan Syafiq, macam mana nak follow Instagram ke TikTok ke? Saya beritahu beritahu lah. Okey. Untuk boleh Tuan Syafiq minta izin? Sila teruskan. Okay. Untuk siapa-siapa yang menonton. Alah, rasa macam radio lah. Okey. Testing. Untuk setiap yang menonton, kalau betul-betul berminat dan nak tahu lebih lanjut, nak follow perkongsian Tuan Syafiq, kita dah compile, kita dah dokumentkan dalam bukan satu, banyak platform sebenarnya, antaranya TikTok. Boleh follow sebab kita aktif di TikTok. Okey. TikTokers lah ni? Yes. Kalau nak tengok Tuan Syafiq berjoget, bukan? Dia tak ada joget. Dia tak ada joget. So kita ada banyak perkongsian di situ berkenaan bisnes, ilmu alam kan. Ilmu alam ada dikongsi. Motivasi, case study semua kita ada muatkan di TikTok Syafiq Supernah. Pergi je kat TikTok, type Syafiq Supernah, memang nampak carian tu akan pergi paling atas. Follow. Itu juga dekat IG dan juga di Facebook. Senang je, follow je. InsyaAllah dapat ilmu free. Balik pada soalan balik soalan. IG jadi. Okey. Soalan ni saya suka. Saya rasa soalan ni datang daripada wanita. Sebab dia kata, saya ada situasi di tempat kerja. Kalau staff tu lelaki, perempuan cakap dia tak nak dengar. Kan? So apa yang dia patut buat? So mungkin perempuan lah ni. Maksudnya dia perempuan, dia ada staff lelaki. Dia mewakili perempuan ni. Bila dia cakap staff lelaki ni kan tak nak dengar. So macam mana nak buat kalau kita perempuan? Suara ni tak didengari. Dia sebenarnya kita selalu ada satu rasa masalah yang genderism ni menjadi faktor untuk kita memimpin kumpulan. Dan saya tak tahu daripada mana dia panggil ajaran sesat ni berlaku.
Sebab kita kena faham, bila kita cerita tentang nak buat orang dengar cakap, sebenarnya benda ni bukan berlaku kalau perempuan nak bercakap dengan lelaki. Benda ni berlaku laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, laki ke perempuan pun berlaku. So dia bukan tentang faktor jantina sangat. Tetapi kita kena kaji apakah faktor sebenarnya dalam kes tadi tu. Dia bercakap mungkin, tapi orang tak nak dengar cakap dia. Sebenarnya dia ada isu satu perkara, yang mana dia ada isu ketidakmampuan untuk mempengaruhi orang lain. Itu je masalah dia. Dan bila kita cerita tentang skill set mempengaruhi orang lain ni, apa yang kita kena ada untuk mempengaruhi orang lain? Ini yang kita kena belajar. Bukannya kita menyalahkan jantina. Jadi cara bagaimana nak mempengaruhi orang lain supaya dengar cakap kita, terutamanya pada yang ada team. Dan kalau anda ni leader, tak kira lah anda buat bisnes ataupun bekerja, formula dia adalah be, do, have. Be, do, have. You need to be like leader, do what leader do, then you have the respect as a leader. So be, apa be? Kita punya penampilan kita, kita punya perwatakan kita. Sebab Mak Saleh selalu kata, don't judge a book by its cover. But people really judge a book by its cover. Betul. Kalau kita punya penampilan ni bukan saja pemakaian tau, perwatakan, sikap kita dan sebagainya tidak mencerminkan sebagai seorang leader, macam mana orang nak respect? Saya ambil contoh paling mudah. Kita jadi leader, pakai baju t-shirt tengkorak. Sudah. Lagi sedap pakai apa? T-shirt Langkawi. Tu lidi. Yang perempuan lagi settle, pakai baju kelawar. Sudah. Utara selatan nampak barat, barat nampak timur. Tembus. Kan? Macam mana orang nak respect tu pemakaian. Contoh, tak semestinya pemakaian, tapi segala sudut perwatakan. Jadi seorang leader dah tak boleh macam dulu. Gelap pun kena cover. Walaupun kadang-kadang kata saya gelap berjaya je, dia memang, dia bukan tentang berjaya tak berjaya. You want to build influence. Yes. Influence boleh didapati dengan the power of silence. Sebab itu tengok mana-mana leader yang ada credibility dan authority, dia orang tak cakap banyak. Dia senyum. Tapi dia influence. Orang nampak kecil benda tu You become influenced by the power of silence. Power of silence Itu dari segi sudut B. Belum lagi contoh do. Kita dah B, penampilan, perwatakan, dah nampak leader, orang dah respect. Tapi orang nak tengok kita buat tak tindakan sebagai seorang leader. Kita suruh orang buat, kita buat tak? Contohnya kan kepimpinan melalui tauladan. Betul tak? Betul. Apa yang kita buat, tindakan kita, semuanya akan mencerminkan bayangan orang punya respect pada kita. So kita janganlah marah kalau orang tak respect kita. Mungkin ada tindakan-tindakan kita yang, contoh, kita kata, contohlah, kita kata jangan curi duit, kita curi duit, orang tak respect. Tu dipanggil perkara yang lebih ekstrim. Kadang-kadang bukan sampai tahap ekstrim, benda-benda kecil, kita suruh orang buat kerja. Saya satu benda saya bagi tahu ni antara tabiat saya lah bila saya memimpin tim. Saya takkan nampakkan yang saya tak buat apa-apa waktu saya duduk dengan tim. Saya akan nampakkan saya sibuk. Bukan kerana saya ni sibuk pun. Kalau saya kadang-kadang kita pada ketika kita penat, saya takkan tunjukkan penat saya depan tim. Sebab saya tak nak orang nampak image tu. Sebab saya nak bina influence saya. Sebab kalau tidak, orang tak boleh nak respect saya. So kita janganlah komplain kalau ada orang tiba-tiba tak layan kita seperti apa yang kita nak. Kita menunjukkan image, persepsi yang menentukan layanan orang tu bertindak pada kita. Sebab kita kena ingat, kacamata dia melihat akan menentukan bagaimana pandangan dia pada kita dan tindakan dia pada kita. Dan barulah kita ada respect sebagai leader. Dan benda ni boleh dibuat tak kira wanita, lelaki, tak kira yang dipimpin tu lelaki juga ataupun wanita juga. Yes. Saya betul-betul terkesan ni. Kenapa tu? Kenapa tu Nama terkesan? Tak tahu macam attack saya tu. Tak ada kaitan, tak ada hidup dengan mati. Okay. Tapi betul lah bila Tuan Syafiq beritahu, which is kepimpinan tu dia kena ada influence tu. Tak, memang betul. Important. Sebab saya cakap ni sebab saya cakap saya buat. Kan? Saya buat benda sama. Dia kena ada influence tu baru jadi leader. Kalau tak ada macam mana? Betul lah. Macam mana daripada menteri kalau dia undi pun tak menang? Contoh itu cerita lah kan. Alam di sebalik mata Tapi frankly saya belajar benda ni through hardship lah. Sebab saya berada dalam keadaan yang
Ni satu cerita lah. Saya tak tahu cerita ni macam sedih sikit. Okay, sila. Tapi sebenarnya saya ada back story lah kan. Mungkin saya rasa hanya boleh tahu cerita ni pada yang tonton podcast lah. Eksklusif. Ni screen record, lepas tu viral kan. Saya sebenarnya dibesarkan dalam keadaan yang dalam apa benda yang saya buat, saya tidak pernah jadi nombor 1 lah. Okay. Saya masuk sekolah rendah pun saya jadi kelas paling belakang. Okay. Saya ambil UPSR pun saya dapat 1 B Part C. Saya buat semua bendanya jadi yang terbelakang je. Dan saya ingat lagi momen, dan cerita ni agak kelakar sikit lah. Waktu saya form 3 kan. Saya pernah lah nak tackle satu awek ni. Saya ingat lagi awek Form ni 3 Dan waktu tu badan saya memang cabi tau. Saya gemuk, saya suka makan. Saya suka Lepas makan. tu saya nak tackle dia. Dia boleh kata dengan saya dia tak nak saya. Dia Tapi reject? reject. Saya tak kisah dia reject. Tapi tahu tak alasan dia kata apa? Kenapa? You are like fat cat. Fat cat. My God. Saya ambil tikam panas kan. Jadi saya dah terbiasa diri saya ni orang tak pandang. Okay. Tapi saya rasa saya tak boleh. Saya nak orang sebab dia lain orang lain lah. Ada orang dia tak kisah pun orang punya pandangan. Tapi ada orang dia suka dia dihargai. Saya suka dia hargai. Betul. Jadi saya start melihat diri saya. There must be something wrong. Kenapa treatment dia orang buat macam tu dekat saya. So saya tengok balik apa yang saya buat. Saya start ubah penampilan saya, perwatakan saya, percakapan saya punya tindakan, tabiat. Jadi saya dapati layanan orang start berubah dekat saya. That's why saya keluarkan yang saya cakap tu, be do have tu, yang saya cakap tu basically. Actually tu saya pun belajar juga kan. Tapi point dia, benda tu boleh digunakan dalam leadership. Betul. Sebab kita nak menggerakkan orang. Yes, exactly. Nak menggerakkan orang, mesti kita boleh influence orang. Okay. So cerita tu sangat menginspirasi. So sekarang ni yang form 3 punya kisah tu tak ada apa. Ada pesanan tak untuk orang tu, Tuan Syafiq? Kalau mem kat rumah tunggu tu. Dia share link kat. Kau bagi pesanan je lagi kat rumah. Tapi tu true story lah, true story kan. Sebab saya menghadapi that hardship lah kan. Jadi saya tak nak orang lalui lah, tu je. Okay. Jadi kalau kita seronok tau bila bicara dengan Tuan Syafiq Supernah. Dia ada kisah-kisah lagi yang kita tak habis lagi. Stay tune guys. Kalau anda rasa nak seterusnya dengan Tuan Syafiq Supernah, anda boleh komen nak Tuan Syafiq Supernah. Nanti kami akan bawakan ke episod akan datang insyaAllah. Dan soalan terakhir lah kita nak tanya daripada TikTok tadi. Soalan daripada TikTok. Tapi soalan ni macam membunuh saya ni. Dia kerat je. Macam mana nak berhadapan. Okay, macam ni Tuan. Dia kadang-kadang ada setengah leader ni dia by talent ataupun lahir-lahir dia memang ada ciri leader tu dah ada. Dia memang dia dah leader. Ada setengah dia lahir dia bukan leader tapi akhirnya dia menjadi leader. So fasa tu ramai orang kena lalui. So fasa pertama dia nak berhadapan dengan orang. So apa yang patut dia buat kalau nak berhadapan dengan orang, nak jadi sebagai leader yang baik? Nak jadi leader yang baik, tak perlu lah. tunggu sempurna untuk bermula. Kita hanya perlu step up dan jadi insya-Allah kita ikut je aturan Allah. Aturan tu yang membentuk diri kita. Jalan sajalah. Jalan saja. Jalan saja. Leader akan jadi leader. Kalau kita nak tengok kelemahan, kekurangan kita, barulah kita nak ke depan. Kita tak akan ke depan sampai bila-bila. Memang betul kita ada kesilapan, kita ada kekurangan, tapi ingat, every master wants a great disaster. Every master. Oi, best ni. Seronok. Ayat banyak best. Macam kungfu lah saya rasa. Ada dalam cerita kungfu ke tak ada? Pernah jadi orang yang paling teruk dulu. So kita jangan pernah rasa kita ada kekurangan tu jadi kelemahan. Patutnya kita jadikan satu inspirasi. Bila kita contohnya nak share dengan orang, kita boleh cerita kita daripada satu cerita yang tak best sebelum ni. Tapi kalau kita punya cerita ni best, dia nak cerita kat wartawan pun tak best. Yalah, betul. Contohnya, saya tak tahulah apa resepi kejayaan. Saya buat terberjaya. Kan tak seronok. Wartawan pun tak tahu nak tulis apa. Tak tulis story. Tapi masalah kita, kekurangan tu kita rasa kelemahan, patutnya kita jadi satu kelebihan. Dia sebenarnya isu tu adalah mindset kita. Sebab tu orang yang berjaya boleh mengubah kerugian menjadi keuntungan. Simple. Kalau Change your apa mindset, tadi? you change your life. Ayat Jawa tadi tu? A great master was a great disaster. Bukan dalam cerita Kung Fu Panda tuan Bukan. Okay, gurau je. Okay guys, jadi kita punya podcast pada episod kali ni sudah berada di Dah habis dah. Dah habis dah. Sekejap sangat. Nak naik. Tapi memang betul. Shock kan? Syok
Jujur lah saya cakap kan, saya bertuah betul lah Allah titipkan hari ni jadi waktu di samping Tuan Fadil jadi moderator untuk podcast bersama Tuan Syafiq. Sebab saya sendiri banyak belajar. Betul. Kita walaupun gelak ketawa, kita rasa santai, tapi banyak ilmu. We do have banyak formula dah dikeluarkan. Ni kalau buka kelas ni 4997 ni. Betul lah. Saya terjual. Saya terjual. Okay, dahsyat kan. Okay, jadi tapi itulah kita sedih Tuan Syafiq, tapi jangan risau, InsyaAllah ada next episode bersama Tuan Syafiq Supena dan juga Tuan Amar. Dan episod kali ni kita dah nak habis dah pun. Kan? Ya. Sedih aja ni. Tak apa. Jangan sedih, InsyaAllah kita akan ada next episode. Dan yang pasti kita perlukan support anda semua. Yang tengok, komen nak Tuan Syafiq Supena, komen nak Tuan Amar, InsyaAllah kita bawa next episode akan datang. Dan kepada anda, saya rasa saya nak pass kepada Tuan Syafiq terlebih dahulu lah kot. Ucapan berpuasa kepada semua yang menonton Fun Evo Podcast. Okey, saya nak mengambil kesempatan ni nak mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan, bulan puasa ni. Semoga dengan bulan yang barakah ni kita semua mendapat 1001 kemanfaatan daripada bulan ni, agar semua ibadah kita diterima dalam bulan yang berkat ni. Kita doa yang baik-baik, insya-Allah hasilnya pun akan jadi yang baik-baik, kita sangka yang baik-baik, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Alamak. Okey, terbaik daripada Tuan Syafiq Supena. Okey, itu saja daripada episod kita pada hari ini. Harap anda dapat sesuatu untuk menjadi pemimpin. Jadi pemimpin dalam bisnes yang bagus dan hebat. Dan yang baik itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang elok dan salah itu datang ni daripada silap saya sendiri. Saya Fadil Rasul. Saya Amar. Saya Tuan Syafiq Di Fun Evo Podcast. Jumpa next episode. Assalamualaikum.